Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua anak-anak? Okey. Jadi hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran sirah kita bagi sirah tahun 4 bagi tajuk Perang Badar Al-Kubra. Okey, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut, ada baiknya sekiranya kita mulakan kelas kita dengan bismillah dan juga selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Semoga kelas kita hari ini diberkati Allah Subhanahu wa taala dan semoga Nabi Muhammad SAW ingat akan kita. Terutamanya di masa nanti dapatlah sekiranya Nabi Muhammad memberi ruang dan syafaat kepada kita supaya permudahkan urusan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, tanpa membuang masa, kita akan teruskan pelajaran kita hari ini dengan tajuk daripada tajuk terlepas iaitu pasal peperangan Badar Al-Kubra. Peperangan pertama umat Islam. Kita tengok dalam slide ini. Okey. Saya besarkan. Okey. Peristiwa peperangan Badar Al-Kubra. Kita buat review sikit. Okey, peperangan Badar Al-Kubra merupakan peperangan yang pertama yang berlaku kepada umat Islam, iaitu peperangan di antara orang Islam sendiri dengan tentera kafir Quraisy yang datang daripada Mekah. Pada itu Islam berada di Madinah. Okey, ianya berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan dengan 13 Januari tahun 624 Masihi. Okay, ini kita dah belajar minggu lepas ni ya. Jangan lupa tarikhnya 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Nak ingat 17 hari puasa tahun kedua Hijrah. Okey, di mana berlakunya perang Badar ini? Berlakunya di suatu lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Lembah tersebut dipanggil sebagai Lembah Badar. Okey. Sebabkan itu namanya perang Badar. Perang Badar diambil nama tempatnya. Okey, kita tengok juga siapakah ketua bagi tentera Islam dan tentera kafir. Okay, tentu ketua tentera Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri menjadi ketua bagi tentera Islam. Manakala ketua bagi tentera kafir Quraisy ialah Abu Jahal. Abu Jahal yang mengetahui tentera kafir Quraisy dalam peperangan Badar Al-Kubra. Okey, agak-agak apa terjadi kepada Abu Jahal yang selama ni cuba untuk menghancurkan Islam, macam-macam dia buat. Tengok apa yang jadi kat dia dalam peperangan ini. Okey, tentera Islam waktu tu tak ramai ya. Ada 313 orang sahaja. 313 orang tentera Islam ditentang oleh 1000 orang tentera kafir Quraisy. 1000 lawan 313, hampir 3 kali ganda ramainya tentera kafir. Agak-agak Islam menang tak menang ni. Okay, kita tengok detail dulu. Okey. Okey, daripada 313 orang tentera Islam ni, 82 daripada mereka adalah orang Muhajirin dan 231 adalah orang Ansar. Anak-anak jangan lupa ya, apa itu Muhajirin, apa itu Ansar. Muhajirin adalah penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansar adalah memang orang yang berasal daripada Madinah. Okay. Dan dalam peperangan ini, tentera Islam yang syahid sejumlah 14 orang. Tahu tak syahid? Syahid bermaksud tentera yang gugur di medan perang. Meninggallah di medan perang waktu berperang itu mereka meninggal. Manakala tentera kafir yang terkorban seramai 70 orang. 70 orang terkorban. Okey. Ramai juga Nampak tak tanda-tandanya siapa menang siapa kalah ni? Yang Islam sikit je. InsyaAllah Islam menang Kita tengok. Okey. Peperangan bermula apabila tentera kafir Quraisy bertembung dengan tentera Islam di Lembah Badar. Okay. Tentera kafir mulakan mereka mengajak tentera Islam berlawan 3 lawan 3 dulu. Pilih 3 orang yang terhebat di kalangan
orang yang datang berperang tu untuk lawan satu lawan satu, 3 orang tu satu lawan satu. Ha. Jadi orang Islam waktu tu memilih yang pertama Ubaidah bin Al-Haris. Pertama sekali Ubaidah bin Al-Haris yang dipilih. Kemudian bapa saudara Nabi yakni Hamzah bin Abi Talib dan juga sepupu Nabi iaitu Ali bin Abi Talib. Maafkan saya nak tukar sikit, bukannya Hamzah bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Saya Hamzah bin Abdul Muttalib. Salah ejaan. Pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dan sepupu Nabi yakni Abi Talib. Okey, orang kafir waktu tu diketuai oleh Utbah. Utbah yang memilih 3 orang ya. Dia kata diri dia sendiri, kemudian dia pilih adik dia Syaibah dan juga dia pilih anak dia yakni Al-Walid. Okay, jadi peperangan ni bermula dengan satu lawan satu dulu. Ubaidah lawan Utbah, Hamzah lawan Syaibah dan Ali melawan Al-Walid. Lawan. Kemudian apa yang terjadi? Kita tengok. Okey. Daripada perlawanan tadi, ketiga-tiga mereka yang kafir tadi mati, kalahlah dalam pertempuran satu lawan satu tadi. Okey. Waktu tu orang kafir dah risau dah. Abu Jahal pun marah bila tengok ketiga-tiga orang hebat di kalangan orang kafir tadi dah mati, dah terkorban. Dia pun jerit. Dia suruh tentera orang kafir ni rempuh tentera Islam waktu tu. Okey. Waktu tu Hamzah pun standby dengan pasukan panahnya dan juga pasukan tentera yang lain. Kehebatan waktu ni, kehebatan Islam waktu ni lebih terselah dengan pasukan memanah dia. Okey. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan arahan dan kata semangat serta doa kepada tentera Islam. Bagaimana tu mana yang nak bagi arahan, kemudian Nabi nak bagi kata semangat kepada tentera Islam pada waktu yang sama. Senang susah ya. Subhanallah, adalah jumlah sikit. Dan juga tidak ketinggalan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya yang pertama Islam menang, yang kedua supaya orang Islam ini tidak takut nak melawan dengan orang kafir tadi. Satu lawan satu, kemudian Abu Jahal merempuh tentera Islam, kemudian Rasulullah memberi arahan dan kata semangat. Kemudian waktu tu tentera Islam menunjukkan semangat jihad ni semangat perang yang sangat hebat, sangat luar biasa. Satu orang waktu tu menumpahkan ramai orang lain. Dan disebabkan itu, dengan strategi yang baik, dengan semangat yang hebat, tentera kafir berpecah belah dan ada sebahagian mereka lari sebab takut. Dia kata, takut tengok orang Islam hebat sangat. Okey. Dah ramai yang lari, akhirnya yang tertinggal tu mereka pun menyerah kalah. Dan apabila mereka menyerah kalah, akhirnya kemenangan berpihak kepada Islam. Alhamdulillah. Ini kemenangan besar ni, bukan kemenangan kecil. Kemenangan besar. Mana tak besarnya? Jumlah kecil lawan jumlah yang besar. Tapi alhamdulillah menang yang kecil tu, yakni Islam. Kerana semangat dan strategi yang betul. Sebab tu kalau kita nak buat sesuatu, kita perlukan strategi yang baik. Okey. Kemudian dah berjaya menang. Dalam ramai-ramai tentera Islam tadi, tentera tadi, kita ingat balik, tentera Islam 14 orang syahid dan tentera orang kafir 7 orang terkorban, 70 orang terkorban, manakala 70 orang lagi orang kafir kena tangkap. Mereka dianggap sebagai tawanan perang. Berapa ramai jumlah mereka? Mereka berjumlah 70 orang. Jadi, lepas tangkap 70 orang ni, Rasulullah pun bermesyuarat. Panggil para sahabat, bermesyuarat. Saya kejap.
Okey. Nampak kebetulan sikit Okey. Kita besarkan balik. Rasulullah bermesyuarat dengan para sahabat waktu itu macam-macam cadangan lah. Antara cadangan yang paling besar waktu itu adalah cadangan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab mencadangkan supaya semua tawanan perang ni dihukum bunuh. Kemudian ada cadangan lain, cadangan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mencadangkan tawanan ini yang kaya-kaya ni diminta membayar tebusan. Ikut jumlah kekayaan lah. Lagi penting orang tu lagi tinggi dia punya bayaran dia. Kalau ikut anggaran daripada 1,000 hingga 4,000 dirham. Banyak tu kalau dulu kira banyak lah tu. Okay. Kemudian mana-mana tawanan perang yang ada kemahiran, mereka perlu mengajar seorang yang tawanan perlu mengajar 10 orang kanak-kanak Islam sehingga pandai membaca dan menulis. Kalau dapat 10 orang dalam tu yang boleh berkemahiran, maka lepas daripada itu 100 orang anak Islam boleh membaca dan menulis insya-Allah waktu tu ya. Subhanallah, bayangkan. Bijaknya Abu Bakar waktu ni ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga mencadangkan mana-mana ketawanan miskin ni nak minta duit pun tak boleh, nak suruh ajar pun tak boleh. Jadi apa yang boleh dekat mereka ni? Jadi Abu Bakar cadangkan buat perjanjian dengan orang miskin ni supaya tidak lagi menyerang Islam. Jangan sesekali memerangi Islam. Okey. Itu sahaja pada hari ini berkenaan dengan perang Badar Al-Kubra. Jadi saya akan beri kepada anda semua link video lakonan dalam bentuk animasi dan juga realiti berkenaan perang Badar nanti dalam WhatsApp insya-Allah. Okey, kita tengok lagi. Ni kesan dan iktibar apa yang terjadi. Apa yang terjadi lepas perang Badar. Okey. Lepas perang Badar, Islam semakin digeruni oleh musuh. Orang dah tahu dah Islam ni dah makin hebat dan kuat. Okey, kemudian orang kafir rasa malu. Dulu mereka menghina Islam, mereka memperkecilkan Islam, tapi kali ini mereka dikalahkan oleh Islam. Subhanallah, hebatnya Islam. Okey, kemudian pengaruh orang kafir bertambah lemah, orang makin tak percaya dengan orang kafir. Okey, dan seterusnya pengaruh Islam terus berkembang. Orang jadi semakin yakin dengan Islam dan juga Islam semakin dihormati. Orang dah mula tak buat main-main dengan Islam dah. Tak ada nak memperlekehkan orang Islam lagi dah. Sebab Islam dah menang dalam perang Badar Al-Kubra. Okey, kita tengok lagi. Okey. Ini latihan untuk anda semua. Okey, ini jawab je latihan dalam buku tulis ke, kalau ada buku tulis jawab buku tulis, kalau tak ada jawab kat kertas pun boleh. Yang penting jawab Dah jawab nanti hantar ke WhatsApp saya. Okey. Latihan dia yang pertama jawab soalan ni. Bilakah berlakunya perang Badar Al-Kubra? Saya dah sebut dah tadi. Kemudian di manakah berlakunya perang Badar Al-Kubra? Dekat soalan dah ada jawapan. Kemudian siapakah yang mengetuai kumpulan pedagang Quraisy? Bukan tentera pedagang Quraisy. Siapa pula yang mengetuai? Jangan confuse Ada beza. Satu ketua tentera, kedua ketua pedagang. Yang tu saya dah ceritakan minggu lepas siapa ketua pedagang. Kemudian siapakah yang mengetuai tentera Islam dalam perang Badar? Okey, ini pun dah sebut tadi dah 2 kali sebut. Minggu lepas sebut, minggu ni pun sebut. Kemudian tuliskan 2 kemenangan perang Badar Al-Kubra terhadap pengaruh Islam. Okey, pengaruh Islam lepas tu apa yang terjadi? Disebutkan tadi dah. Baru je sebut tadi. Jadi insya-Allah anak-anak boleh jawab jawab dalam buku tulis ataupun mana-mana helaian kertas yang boleh digunakan untuk menulislah. Okey. Jadi aku lihat hadza wa nastaghfirullahalazim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.